وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah untuk nak terus dengan ibadah, terus dengan amalan-amalan salih. Ni belajar ni tuan-tuan, Imam Nawawi kata aqrabul qurubat, pendekatan diri kepada Allah yang paling dekat. Belajar ilmu, ngaji, belajar ni, hadir kelas ngaji ni dipanggil afdalul qurubat, seafdal-afdal cara nak dekatkan diri kepada Allah. Belajar, hadir kelas. Jadi sebab tu dikatakan dalam Quran kata takkan sama hebatnya orang belajar ilmu, orang berilmu, dia takkan sama kedudukan dia dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, takkan sama orang berilmu dengan orang tak berilmu. Takkan sama, la fid dunya wala fil akhirah. Dunia tak sama, akhirat tak sama. Sebab tinggi, darjah ilmu ni tinggi. Sebab itu bila Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat dapat hadir dalam majlis ilmu, kita kena rasa syukur kerana dia bukanlah majlis sampingan. Majlis ilmu ini hakikatnya dapat ke tak dapat, dia adalah ibadah yang terbesar. Belajar tu ibadah. Allah Ta'ala jadikan belajar. Maknanya hamba ini disuruh belajar. Tak boleh hidup ni tanpa belajar. Mesti ada dalam satu kamus kita, dalam kamus hidup kita belajar. Kat mana kita belajar? Kerana belajar ni wasilah melengkapkan amal, untuk melengkapkan amal soleh. Jadi dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sabda Nabi SAW, Nabi kata idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan gunakan dia. Macam mana Allah gunakan dia? Ini soalan ni ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Macam mana Allah gunakan hamba? Kalau Allah sayang pada kita, kasih pada kita, Allah akan guna kita. Macam mana Allah guna kita? Kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Macam mana Allah menggunakan hamba-hamba dia? Jawab Nabi SAW, yuwafiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan beri dia taufik untuk berbuat amal soleh sebelum dia mati. Maknanya duduk dalam amal. Dia sebelum meninggal dunia mesti banyak dia habiskan sisa-sisa umur dia dengan ibadah. Ini tanda kebaikan Allah. Boleh baca Quran, nikmat. Nikmat tuan-tuan, boleh baca Quran. Quran ni jangan jadikan dia amalan bulan Ramadan. Ni salah. Quran bulan Ramadan saja, witir bulan Ramadan saja. Ramai orang, ramai kita ni Quran bulan Ramadan. Witir bila dia witir bulan Ramadan? Kata witir. Cuma ada tuntutan khusus kalau semayang witir dalam bulan Ramadan,
afdal berjemaah. Bila sembahyang witir di luar bulan Ramadan, walaupun dia sunat muakkadah, tetapi tak dituntut untuk berjemaah. Itu je beza dia. Tapi satu-satunya ibadah yang Allah kekalkan dalam syurga. Dalam syurga besok insya-Allah tak sembahyang, tak bayar zakat, tetapi yang pastinya Quran. Apa buktinya? Hadis. Allah berkhitab kepada ahli syurga. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah daripada kalangan ahli syurga insya-Allah. Allah khitab kepada ahli syurga. Allah kata, qila li ahli jannah, dikatakan kepada ahli syurga, iqra'ul Quran, baca Quran. Masya-Allah. Khitab kepada ahli syurga. Masa syurga dah. Iqra'ul Quran wartaqi, baca Quran dan terus meningkat. Naik lagi, daki lagi. Warattil kama turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil, dengan tergesa-gesa seperti mana kamu baca ketika mana di dunia. Fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha, kerana sesungguhnya tempat kamu dalam syurga adalah di ayat terakhir yang kamu baca dalam Quran. Dalam syurga dibaca Quran, baca. Hadis ni sebahagian ulama menyatakan galakan untuk menghafal Quran, sebab nanti tak ada mushaf. Hak mana banyak hafal, masya-Allah, lagi meningkat. Sebahagian ulama hadis kata hadis ni pertama sekali nak cerita pasal apa? Galakan untuk hafal Quran. Hafal, sebab nanti Allah minta kita baca. Iqra wartaqi warattil. Yang kedua, warattil, maknanya kalau baca Quran jangan baca laju, jangan baca terlalu laju. Warattil kama turattilu fid dunya, bacalah Quran dengan tartil seperti mana kamu telah mentartilkan Quran ketika mana kamu di dunia. Jadi kalau baca Quran jangan baca laju, nak khatam cepat sampai terlalu laju sehingga tak menunaikan hak-hak tartil, makhraj, tajwid. Dan yang ketiga nak cerita tentang azamatul Quran, nak cerita pasal dalam syurga ni ada Quran. Masya Allah. Puasa tak dengar orang puasa dalam syurga, tak dengar orang sembahyang dalam syurga, tapi benda tu harus berlaku. Dalam syurga ni kalau kata Allah izinkan boleh, tapi yang confirmnya Quran ada. Jadi mana boleh tinggal Quran? Tinggal Quran Ramadan je. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita baca setiap kali lepas subuh sampai zuhur, panjang tu, lepas subuh sampai zuhur dah berapa jam? Lepas subuh sampai zuhur jangan baca banyak, baca selai je. Lepas zuhur sampai asar, panjang tu, jangan banyak, selai je. Lepas asar sampai maghrib ada 2 jam atau lebih, jangan banyak, selai je. Lepas maghrib sampai isyak, selai. Lepas isyak sampai subuh, Masya Allah, panjang tu, jangan banyak, ambil selai je. Maknanya Alhamdulillah, setiap sebulan tuan-tuan akan habis 15 juzuk, dan setiap 2 bulan tuan-tuan akan khatam 30 juzuk. Itu yang minimum tu. Jangan ceritalah, Ustaz, saya lepas subuh saya baca setengah juzuk, Ustaz. Oh, Masya Allah, itu lagi lah, itu dah wali Allah. Ini lepas subuh sampai zuhur, selai. Setiap waktu mana orang bagi, setiap waktu selai. 15 sebulan 15 juzuk dalam tangan. Jadi 2 bulan khatam. Kalau kita tanya, ada tak kita khatam 2 bulan sekali? Tak khatam pun. Maknanya bila kita baca Quran, tak baca pun. Sebab itu minimum. Kita kira cara minimum. Daripada lepas subuh sampai zuhur, sepanjang-panjang jam minit ni, aku tak dapat baca hatta selai. Sebenarnya tak baca pun. Sebab kalau baca lepas zuhur dia baca selai, dia dapat 15 juzuk sebulan.
Maknanya 2 bulan sekali khatam. 2 bulan sekali khatam ni besar. Besar tu kan. Besar. Susah lah. 2 bulan. Itu kalau tuan-tuan baca tadilah selai setiap kali lepas solat. Bukan lepas solat lah, kita ambil tadi subuh sampai zuhur. Tapi kalau tuan-tuan baca 2 juz, 2 lay, baca 2 lay, Masya Allah. Kalau 2 lay, naik upgrade sikit 2 lay, maka setiap bulan khatam. Setiap bulan khatam. Kita orang hafiz buat macam tu kerana nak bagi khatam betul-betul, kena buat macam tu lah. Jadi kita wajibkan jadual Quran tu. Macam saya memang tak sempat dah. Memang tak sempat. Tak sempat tu malah pun ada. Bukan tak sempat, saya ni tak sempat, sibuk sangat. Tapi sebab malah lagi, banyak main Facebook lagi, banyak kan. Tapi macam ni cara, sebab saya hafiz daripada budak-budak. Jadi zaman hafiz dulu mudah dah jaga Quran. Zaman sekarang kita baca kitab lagi. Kita bukan mengajar Quran, kita mengajar kitab. Di madrasah mengajar kitab 6-7 subjek, semua kena ulang kaji. Lepas tu panel syariat, pusat kutipan zakat dengan wakaf. Ni soalan datang semua, kita kena sentiasa jawab soalan. Lepas tu hal madrasah lagi. Tapi macam mana cara nak istiqamahkan sejuh sehari? Itu minimum orang hafiz. Sebab orang hafiz patutnya 3 juzuk sehari. 3 juzuk. Jinak mesti kalau orang hafiz ni, kalau ikut tuntutan sebenar, setiap 10 juzuk sekali khatam sepatutnya. Tapi orang hafiz yang akhir zaman ni cuba nak istiqamahkan, saya buat macam tu. Maknanya mesti lepas subuh sampai zuhur 2 lay, lepas zuhur sampai asar 2 lay, lepas asar sibuk macam mana pun habis 2 lay, lepas maghrib isyak, biasa lepas maghrib isyak ni kita ada kuliah, jadi kita ambil lepas isyak tu mesti ada 4 lay. Memang dapat kan? Memang dapat. Kalau buat macam tu dapat. Kalau tuan-tuan orang awam buat selai tadi, memang akan dapat 2 bulan khatam. 2 bulan khatam, 2 bulan khatam, memang akan dapat. Sebulan ni pun 15 juzuk. Kena atur, kena dia ada. Tidak, kita sebenarnya tak khatam pun. Tak khatam hari Ramadan lah. Ramadan sebab ada tadarus. Jadi kita jauh. Lepas tu kita kata kita nak bertemankan Al-Quran, nak jadikan Quran sebagai pemberi syafaat. Quran esok akan cari kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran kerana Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada tuan dia. Quran esok cari tuan dia, orang yang paling banyak dapat dengan dia. Tuan cari, Quran cari kita esok nak beri syafaat, nak jadi peguam bela kita. Surah Tabarak pun digelar suratul Mani'ah. Nabi kata ini surah 30 ayat, kita gelar dia sebagai surah Mani'ah kerana dia saja dah cukup untuk mencegah kita daripada azab kubur. Surah Tabarak, setiap malam Tabarak kalau 30 ayat. Ini syafaatul Quran. Jadi jangan biasakan Quran ni Ramadan saja. Salah tu tuan-tuan. Lepas Ramadan tak baca Quran, lepas Ramadan witir kita dah biasa. Ramadan ni madrasah, kita panggil madrasah, sekolah praktikal ya. Selepas ni ni bulan Syawal, nak tengok orang ni dia kun rabbaniyin, dia kata Imam kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadi kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Itu nak tengok Syawal, banyak orang sebenarnya hamba Allah ke atau hamba Ramadan? Sebab dia tak mari masjid dah. Dia mari masjid kerana suasana, kerana Ramadan. Kalau tak Ramadan, tak mari masjid. Ini salah. Dia baca Quran sebab Ramadan, dia tadarus sebab Ramadan, dia sembahyang witir sebab Ramadan, dia qiyamul lail sebab Ramadan, sebab dia bangun sahur tu dia qiyamul lail. Kalau tak bangun sahur, dia tak qiyamul lail. Ini yang Dr. Yusuf Qardawi kata, kun rabbaniyin, jadi kamu hamba-hamba Rabb, hamba-hamba Allah, wala takun ramadaniyin,
Jangan kamu jadi orang-orang yang bertuhankan Ramadan. Sebab Allah Ta'ala ni bukan disembah dalam Ramadan saja, bila-bila masa. Jadi sebaliknya, itulah yang berlaku dalam masyarakat. Itu latihan. Sebab tu kata Al-Habib Umar, dia kata iza sahha siyam, apabila sahlah puasa kamu, mana kalau puasa kita betul-betul Allah terima, wa sahha qiyamuk, dan sah pula qiyam kamu punya qiyam Ramadan, qiyamul lail, tarawih. Kalau sah ni, pertama sekali karihtal atham, kamu akan membenci dosa. Yang bulan Syawal, apa kita keluar daripada Ramadan macam mana? Kita paling benci dosa, tak buat dosa lah. Wa karihtal atham wa alimta, dan kamu akan tahu annaha sababu khizik, bahawa dosa akan jadi sebab kehancuran. Kita tak akan dekat dengan dosa pasal kita tahu dosa ni akan merupakan malapetaka besar untuk kita. Dia akan jadi sebab kehancuranmu, dia akan jadi sebab kebinasaanmu, dan wasababu wuqu'ika fil masaib, dan dia akan jadi sebab bahawa terjerumusnya kamu dalam musibah demi musibah. Banyak dosa, banyak musibah, bahkan banyak malapetaka yang akan datang dalam hidup kita. Jadi ini kata Al-Habib Umar, natijah kalau orang keluar daripada Ramadan sebagai tanda puasa dia sah, insya-Allah. Puasa, kalau puasa diterima oleh Allah, qiyamul lail diterima oleh Allah, dia keluar daripada Ramadan, dia menjadi orang yang paling takwa. Tak buat dosa, dia takwa. Takwa tu kan akan melaksanakan segala perintah Allah dan akan menjauhi segala larangan Allah. Takwa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, sebab disebabkan daripada keberkatan puasa. Sebab tu titik tolak penilaian dia bulan Syawal ni. Ada orang bulan Syawal, awal-awal Syawal dah banyak berdosa, salam tak jaga, aurat dengan sepupu tak jaga. Awal-awal Syawal, semalam baru akhir Ramadan, jadi awal-awal Syawal dah mula berdosa, tak jaga sepupu kita salam, orang ni kita salam, aurat dalam rumah kita tak jaga aurat dengan apa ajnabi. Ini ujian lah untuk kita nak tengok macam mana, sejauh mana lagi orang tu menjaga. Berarti di situ orang yang banyak meresapi kepada dia rahsia-rahsia Ramadan. Rahsia-rahsia Ramadan meresapi dalam jiwa dia, sehingga dia menjadi orang yang sangat takut untuk berbuat dosa. Baik, InsyaAllah pagi ni tuan-tuan kita terus nak pergi kepada, sebab kita kata dah kitab kita ni kita banyak skip sebab kita nak tuju pada tajuk-tajuk yang penting. Pagi ni saya nak baca bab Al-Luqatah 1587. Kita nak baca bab Luqatah. Luqatah ni penting lah. Luqatah ni bab barang-barang hilang. Bila kita jumpa barang, macam mana nak buat? Penting banyak. Ini dalam masyarakat ni, isu masyarakat. Bab Luqatah. Baik, bismillah. Boleh baca? Bismillah. Barang pungutan Luqatah. Dalam bahasa Arab, Luqatah ialah sesuatu yang dipungut atau diambil dari atas tanah. Allah SWT berfirman ceritakan kisah Nabi Musa AS. Faltaqatahu al-Fir'aun, lalu dia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Surah Qasas ayat 8. Luqatah menurut syarak mula ialah harta atau hak khusus yang dihormati yang ditemui di suatu kawasan yang tidak dimiliki, tidak dijaga, dan pemungut tidak mengenali pemilik. Hak khusus di sini bermaksud sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk menjadi hak milik.
tetapi boleh menjadi pegangan atau dijadikan oleh seseorang khusus untuknya. Contohnya anjing. Yang dihormati merujuk kepada harta dan hak khusus. Ini bermaksud harta tersebut mestilah diiktiraf oleh syarak. Oleh itu, peralatan yang melalaikan arak dan khinzir tidak dianggap sebagai harta yang dihormati. Begitu juga dengan harta milik seorang kafir harta. Manakala hak khusus yang dihormati adalah seperti anjing pemburu atau anjing pengawal. Jika ia tidak menepati ciri-ciri ini, ia tidak diterima sebagai hak yang dihormati. Tidak dijaga bermaksud tiada tanda-tanda yang menunjukkan harta tersebut dijaga dan diletakkan di tempat tersebut untuk dijaga, atau tempat tersebut tidak dikawal, iaitu tidak dilindungi dan tidak digunakan untuk menyimpan sesuatu. Naam, ta'arif definasi. Jadi luqatah, al-luqatah ialah dari segi bahasa maknanya syai'un al-syai'u al-multaqat. Maknanya dia adalah al-luqatah ni sesuatu yang ditemui lah. Maknanya sesuatu yang dipungut, sesuatu yang dikutip. Itu dari segi bahasa. Dalam Quran Allah SWT berfirman, ini luqatah dari segi bahasa, bahasa Arab. Maknanya sesuatu yang diambil, dikutip, tu orang panggil luqatah. Tak kisah lah jumpa apa pun, dia apa yang kita kutip tu luqatah dari segi bahasa. Dalam Quran Allah Ta'ala firman, faltaqatahu alu fir'aun, lalu dia dipungut oleh Fir'aun. Nampak? Apa? Ini apa dia ni, Fir'aun jumpanya Nabi Allah Musa. Jadi dijumpa sesuatu. Kutip tu dalam bahasa Arab dipanggil luqatah. Itu kalimah faltaqatahu. Tetapi dari segi syarak, anda yang Islam nak syarak, syariat nak apa hukum luqatah ni? Apa benda yang boleh jadi luqatah sehingga kita boleh ikat dia dengan hukum? Iaitu dia kata luqatah menurut syarak pula ialah dia mestilah mal, dia mestilah harta. Maknanya sesuatu yang bukan harta tak boleh, tak dinamakan sebagai hukum luqatah. Dia mesti harta. Bila sebut harta di sini tuan-tuan, maknanya dia luqatah ini adalah sesuatu yang boleh dimiliki. Sesuatu yang ada nilai yang boleh dimiliki. Benda yang kita jumpa ni mesti benda tu ada nilai dan benda yang boleh dimiliki. Itu satu, luqatah. Yang kedua, disebut di sini dia adalah ikhtisas. Di sinilah nak keluarkan luqatah tak sama dengan bab jual beli. Dalam bab jual beli, apa yang boleh kita jual hanyalah harta. Tapi dalam bab luqatah, apa yang kita jumpa, yang kita ambil, tak semestinya harta. Dia boleh juga dinamakan sebagai ikhtisas. Ikhtisas ni ada benda tak layak dinamakan sebagai harta, tetapi dia bawah jagaan kita. Macam kita kata apa, tai kambing. Tai kambing kita ada bela kambing dalam gok kambing tai kambing. Tai kambing ni Allah tak boleh panggil harta sebab dia najis. Sebab tu tai kambing tak boleh jual. Sebab syarat jual beli dia mesti harta. Tapi tai kambing tu dengan kita sebagai apa? Apa ikatan kita dengan tai kambing? Dia panggil ikhtisas dalam bahasa Arab. Maksudnya bawah jagaan, bukan pemilikan. Bila pemilik boleh dipindah milik, tetapi sebab tu tai kambing tak boleh dinamakan sebagai milik. Kalau milik boleh jual, tai kambing tak boleh jual sebab dia najis. Tapi kita ada hak. Hak apa tu? Bukan hak pemilikan, hak ikhtisas. Bahasa Arab panggil ikhtisas. Macam kita kata, bila kita pergi semayang, kita letaklah, kita dah duduk situ kan,
Lepas tu kita nak keluar pergi tandas, kita takut ada orang ambil tempat kita tu. Kita pun letaklah syal kita. Tak syal tu sebab nak pergi tandas kejap. Bila kita letak syal kita di tempat tersebut, adakah tempat tu milik kita? Bukan milik, tapi ikhtisas. Apa kuasa kita pada tempat itu? Ikhtisas. Seolah di bawah jagaan kita lah. Tak boleh orang, tak boleh satu orang mari buang syal kita, tak boleh. Kecuali ada orang awal-awal lagi, isyak semalam dia letak dah untuk subuh. Ni dia menghalang orang, dia nak mari lambat tapi dia nak tempat tadi. Tapi ada orang dia dah duduk, dia dah ada hak pada tu, dah duduk dah, macam mana dia nak keluar, letak satu tanda banyak keluar. Tu ada hak, tak boleh kita ambil, buang tempat lain syal dia. Itu bagi ikhtisas. Ikhtisas ni dia boleh masuk dalam bab luqatah. Ada benda barang yang kita jumpa bukan harta tapi ikhtisas, maknanya di bawah jagaan seseorang. Itu pun boleh dinamakan sebagai barang yang dijumpai juga. Macam anjing ni najis. Anjing tak boleh panggil harta, tak boleh. Tapi orang tu telah jadikan anjing tu jaga kebun. Tiba-tiba anjing tu kita jumpa, boleh tak dinamakan sebagai barang yang dijumpai? Boleh. Ada masih harta. Hak ikhtisas mana dia jual, kan dipanggil macam melepas hak. Kita pakai hukum melepas hak. Pandangan fuqaha macam ni nak jual anjing, tak boleh jual. Saya jual anjing ni dengan harga, tak boleh. Melepas hak, helah lah. Kemudian dia kata di sini muhtaram, tambah selagi yang dihormati. Maknanya ada 3 syarat luqatah, bukan 3, lebih. Pertama, harta atau hak khusus. Mana harta atau hak khusus lah, ini tak kisahlah, harta pun boleh, hak khusus pun boleh. Syarat yang kedua, dia nak yang dihormati. Muhtaram ni, yang dihormati ni maksudnya harta dan juga hak khusus tu mesti yang dihormati. Ada benda yang dia adalah harta tetapi dia tidak ada kehormatan. Ada benda dia adalah hak khusus tetapi dia tidak ada kehormatan dalam Islam. Contoh nanti dia akan bagi nanti contoh macam khinzir. Khinzir ni haiwan masuk dalam kategori ghairu muhtaram, haiwan yang tidak ada kehormatan. Benda yang biasa tak ada hormatan ni maksudnya benda yang kita boleh lupuskan walau benda hidup. Kalau kita ngaji bab fiqh tu tak, dalam bab tayammum dia kata ada 6 perkara ghairu muhtaram, tak ada kehormatan. Bila tak ada kehormatan ni maksudnya benda tu boleh dibunuh dan boleh dibiar mati, tak berdosa kalau kita elok mati. Apa? Kalau manusia ni orang tak semayang, orang tak semayang ghairu muhtaram. Sebab tu dalam undang-undang Islam, orang tak semayang bila disahkan oleh pemerintah boleh hukum mati, sebab dia tak ada kehormatan, tak ada nilai. Dalam Islam tak nilai dia. Orang tak semayang besar, tak semayang. Kan tak semayang ni kan pemerintah lah semayang. Dia tahu kata orang tu tak semayang subuh, tolong semayang subuh, tak, kami akan kenakan hukuman. Taubat dan terus semayang subuh. Tak semayang subuh lagi, disahkan tak semayang subuh, boleh jatuh hukuman mati, pancung. Semayang je pancung. Tapi ini semua sabitan oleh pemerintah lah, bukan peringkat kita. Rakyat tak boleh buat sama-sama kita, pemerintah. Tapi nak kata bab semayang penting, bab semayang. Itu satu orang yang tarikus salat. Yang kedua, manusia juga, daripada kalangan manusia, orang murtad. Orang murtad, kita keluar daripada Islam dengan perkataan atau perbuatan
atau ikrar, satu pengakuan, satu persetujuan, dia mempersetujui, itu boleh dia murtad. Sama juga, tak ada kehormatan sebab tu orang murtad mati. Dan kalau dia dahaga kita ada air nak ambil wudu, dia datang minta air dahaga yang kalau tak minum air dia boleh mati, tak apa, kita ambil je wudu pakai air tu biar dia mati. Sebab gitu, itu siapa? Murtad. Yang ketiga, manusia juga, zani muhsan. Zani muhsan, penzina yang telah berkahwin, mati juga kan, hukum rejam kan, semua tu mati lah tu. Zani muhsan, seorang yang berzina disabitkan dengan pengakuan ataupun dengan saksi 4 orang yang melihat bahawa berlaku, sedangkan dia itu wanita atau lelaki yang telah berkahwin. Dia pernah kahwin dah, walaupun dia telah bercerai, tapi dia pernah berkahwin. Hukumannya bila disabitkan rejam. Mana hidup tak hidup, zani muhsan. Yang keempat, manusia juga, kafir harbi, kafir perang, bukan kafir zimmi ataupun kafir musta'man, China, India yang duduk dalam negara kita. Ni tak sampai harbi, melainkan kalau dia menjadikan diri dia harbi lah, dia menentang Islam, tapi dia hidup dengan dalam negara kita, jiran kita, ini muhtaram, walaupun dia kafir, dia ada kehormatan, tak boleh ambil harta dia, tak boleh tumpahkan darah dia, tak boleh cemarkan maruah dia, tak boleh tuan-tuan. Cina mana boleh. Dulu saya kecil-kecil semua dia kata, kalau nak curi kedai Cina tak apa, kedai Melayu tak boleh. Mana boleh, kedai Cina pun haram curi, tak boleh. Apa pula curi kedai Cina? Dia muhtaram. Yang ghairu muhtaram dalam Islam, orang kafir harbi. Sebab tu kafir harbi boleh dibunuh. Faqtulul musyrikin haitsu wa ma wajadtum. Bunuhlah orang musyrik. Musyrik di sini kafir harbi lah, di mana saja kamu jumpa dia. Harbi, harbi yang dia tu harbi, bukan bangsa dia. Kita salah yang berlaku hari ni, yang ekstrim Islam. Dia bunuh orang Australia yang sedang bercuti dekat Indonesia, kerana menyangka dengan mengatakan Australia itu harbi, Perdana Menteri dia harbi. Mungkin sebahagian rakyat dia tak harbi. Israel, bukan semua rakyat dia setuju dengan tindakan presiden dia, dengan tindakan dia punya ketenteraan dia, tak semua setuju. Contohnya jangan nampak Israel kat bunuh Israel kat mana-mana. Siapa yang harbi, yang statusnya harbi, mana boleh. Bukan semua kata rakyat Israel. Saya tanya orang dakwah tabligh, dia kata dalam Israel ada markah dakwah. Maknanya ada maknanya orang-orang Islam maknanya siap boleh berkumpul, boleh buat bayan dakwah. Tapi yang jahat tu tak jahat lah. Syria, pemerintah dia zalim apa? Adakah semua rakyat Syria tu zalim? Mana boleh hukum itu? Ada rakyat Syria dizalimi, pemerintah dia jahat, presiden dia, negara dia, tentera dia. Tapi adakah semua orang Syria ni perangai macam tu? Tak. Jadi kita kena perhalusi. Tu salah. Dia bom kat Indonesia, bom dekat mana saja ada negara, sedangkan ada di antara mereka tu, itu bangsa dia. Dia bangsa warga negara Amerika Syarikat. Dalam warga negara Amerika Syarikat ni ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada orang tak ada agama, ada ateis, ada macam-macam lah pula. Dalam Islam kita disuruh untuk mencintai bangsa kita, tapi jangan sampai jadi asabiyah. Asabiyah yang tak dibenarkan. Asabiyah mencintai bangsa
sehingga apa kesalahan yang dibuat oleh bangsa kita tak apa, tapi kalau buat bangsa orang buat tak boleh. Itu kita dah masuk asabiah. Siapa yang berasabiah bukan daripada kalangan kami. Kita cinta bangsa Melayu, kita nak bangsa Melayu ni maju, tapi jangan semua bila kesalahan daripada bangsa Melayu kita senyaplah sebab dia bangsa Melayu. Itu baru masuk di dalam erti kata asabiyah. Okey. Kemudian dikata tadi berapa tadi? Tadi ayat 4 kan? Itu manusia. Lepas tu yang kelima baru masuk haiwan. Yang kelima al-kalbul aqur. Anjing akur ni ghairu muhtaram, boleh bunuh. Anjing akur ni anjing yang kekoh orang ni, anjing yang menyakiti orang. Anjing yang tak menyakiti orang tak boleh. Anjing yang tidak menyakiti orang kan, yang memang ada, dia memang terbiar tapi tak kerja orang pun, tak kerja, tak kekoh orang. Ni anjing ni terhormat. Kalau dia lapar kena beri makan, wajib kena beri makan ke dia. Kucing nampak lapar dah teruk sangat, jangan duduk penting kucing saya. Kita ada hak. Kita ada hak. Itu panggil hak kehidupan, hak hayawanat, hak kehidupan. Benda-benda yang hidup ni tolong. Nampak anjing, nampak kucing nak lemah ke apa, kena tolong. Itu ada hak. Anjing yang tidak ada kehormatan ni akur, anjing yang kekoh orang, menyakiti orang. Ni yang sebab tu boleh bunuh. Anjing lain tak boleh bunuh, tuan-tuan. Bukan. Anjing liar yang tak menyakiti. Tak, dia tak menyakiti kita pun, dia yang liar, tak ada tuang. Tak boleh. Kecuali dia sampai tahap dia menyakiti. Menyakiti ni bila dia merumitkan. Contoh kalau kat sekarang tu, pagi-pagi kita kena tutup juga pagar. Boleh bulan puasa masuk. Dia masuk pukul 5. Waktu orang tahajud tu dia masuk masjid. Pukul 5 masuk beranda, duduk atas beranda. Jadi orang mari awal, Allah, penuh dah atas beranda. Sama lah. Jadi kadang-kadang anjing ni dia tak menyakiti tapi dia merumitkan. Dekat situ ada dua pandangan. Kalau kita buka dalam kitab Kasyifatus Sajad, dia kata ada anjing dia ni tak memberi manfaat dan tak memberi mudarat. Sebahagian ulama kata harus bunuh, sebahagian ulama kata haram bunuh. Jadi dua pandangan. Tapi anjing yang memberi manfaat haram bunuh, itu mutlak, itu clear. Anjing yang memang memberi mudarat itu memang harus bunuh, tak ada pertikaian. Tinggal lagi isu tadi, anjing yang jenis terbiar ni manfaat pun tak, mudarat pun tak. Hak tu ada pandangan kata harus bunuh, ada pandangan kata tak, dia sama macam hukum anjing yang memberi manfaat, haram bunuh, tak boleh bunuh, tak boleh racun. Kera gitu kat kera. Allahu Akbar, kera. Ni madrasah tak ada orang kan, dia bermaharaja dia digerang lama dah. Maknanya dia nak masuk selama tak boleh. Waktu dia buat pesta, masalahnya kera ni dia bukan macam binatang tak cerdik tau. Semua kelas-kelas ke tempat tu dia buat pesta, dia buat mari sampah dari luar, dia buat pesta. Ya Allah, tempat dia tak boleh masuk, dia akan masuk. Siap boleh buka tingkap, tak tahu saya sampai hari ni pening macam ni. Kera boleh buka tingkap. Dia boleh, maknanya nak bagi ruang kawan-kawan dia lain masuk. Seorang seekor masuk, orang lain buka. Kadang-kadang teruk. Tapi kita kena tengoklah, kalau sampai memudaratkan, haruslah dia akan kembali pada hukum itu. Haruslah bunuh. Tapi bunuh kembali kepada hukum yang Nabi katalah. Kalau ada situasi yang harus bunuh, bukan seksa. Iza qataltum fa ahsinul qatlah. Bila kamu membunuh, percantikkan cara bunuh. Kena ada ihsan dalam bunuh. Maknanya benda yang boleh mematikan segera, bukan racun.
racun seksa. Ada orang racun kat pisang, boleh mati. Nak boleh ke mati dengan racun ni, bukan mati terus, itu haram. Kita mungkin boleh buat sesuatu yang boleh macam tikus ke apa yang kita tangkap tak? Memang harus bunuh pasal dia benda yang boleh memudaratkan. Tapi iza qataltum fa ahsinul qatlah, bila kamu membunuh mesti kamu kena percantikkan cara bunuh. Dalam Islam tak beri renjatan elektrik, tak beri benda pancung. Sebab apa? Itulah ihsan. Itulah benda yang paling ihsan, paling cepat mengakhirkan hayat seseorang. Elektrik, racun ke apa, Islam tak terima. Tak boleh bunuh cara tu. Iza qataltum fa ahsinul qatlah. Tak boleh bakar. Bakar ada larangan. Bakar binatang-binatang ni kita bakar, tak boleh. Semut kita bakar. Kita kena, kalau membunuh mesti membunuh dengan cara yang baik. Baik. Itu sebab tu dia kata kehormatan. Lepas tu yang ke-6 tadi, yang ke-6 khinzir. Habis 6 binatang yang tidak ada kehormatan. Khinzir ni dia tak ada kata khinzir al-aqur, tak ada. Khinzir yang menyakiti saja tak. Sebab khinzir ni menyakiti ke tak menyakiti ke, memang kita sunat bunuh khinzir ni. Dia ni kekeh orang ke tak kekeh orang, nampak khinzir tembak saja, dapat pahala. Nampak khinzir je tembak, tunggal ke tak tunggal ke, khinzir sunat bunuh. Nampak kat mana sunat. Baik. Jadi dia kata di sini, yang ditemui di kawasan yang tidak dimiliki dan tidak dijaga, dan pemungut tidak mengenali pemiliknya. Okey, dia pun syarah. Sekarang ni dimasuk bab, dia nak syarahkan ta'rif. Hak khusus, masa saya cerita tadi di sini bermaksud sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ia sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak menjadi hak milik, tetapi boleh menjadi pegangan. Itu dia panggil pegangan. Ni dia tahi ke, tai apa, kambing ke, itu orang tak panggil harta, tapi itu dipanggil sebagai hak khusus, pengkhususan dia. Contoh anjing lah. Anjing tak dipanggil milik. Ni milik saya ni, tak. Itu dipanggil hak saya, bawah jagaan saya. Boleh. Jadi jumpa anjing orang berkeliaran dan dapat tahu, maksudnya tidak tahu orang punya, tapi tahu ni ada orang punya ni, masuk dalam bab luqatah. Dalam bab luqatah, walaupun dianya adalah anjing. Baik, yang dihormati merujuk kepada harta atau hak dan hak khusus. Ini bermaksud harta tersebut mestilah diiktiraf oleh syarak. Oleh itu peralatan yang melalaikan arak, khinzir tidak dianggap sebagai harta yang dihormati. Alat peralatan ni macam alat-alat muzik. Ni kalau memang kalau ikut fatwa yang kita bahas ulama-ulama dan kitab-kitab fiqh, alat muzik ni semua tak ada kehormatan. Alat muzik kita sebab Indonesia ni dia pakai fatwa-fatwa, ada fatwa-fatwa daripada Mesir yang agak meringankan dah hukum bab muzik. Tapi kalau ikut baca kitab asal, alat muzik ni hak dibenarkan duf je. Duf ni yang sebelah, yang muka sebelah, hak tu je. Hak lain haram lah ke, gitar ke apa. Tapi sebab fatwa tu banyak, sebahagian ulama di Mesir direngankan pandangan mereka dalam bab alat-alat muzik ni, seolah-olah alat muzik ni haram bukan letak pada alat, tapi letak pada penggunaan. Main gitar untuk mengalunkan benda-benda puji-pujian kepada makhluk, penghinaan kepada Allah Ta'ala, penghinaan kepada agama, itu dinamakan haram. Dia melihat, tak lihat kepada alat, tapi lihat kepada penggunaan. Jadi ni pandangan ni banyak. Hari ni orang kata main gitar tak apa, nasyid, ya hanana,
Tak apa main gitar pun, mainlah halak benda pun, yang penting puji Nabi. Dia pakai pandangan tu. Tapi tengok ni Syekh sebut, dia kata apa? Dia kata fanahul alatil lahu, alat lahu, alat-alat dia tuju kepada alat yang alat-alat muzik, alat-alat lahu, alat-alat yang muzik. Pasal dalam nas dia tak sebut kata penggunaan, dia sebut tu kepada alat mazamir. Dalam, kalau ikut dalam hadis, kalau baca bab Arab, seruling, dia kan tuju pada ke penggunaan seruling tu, tak dia tuju direct pada alat. Seruling, trompet, saksofon, hak benda hak bertiup, patut hak bertali. Tuan-tuan kalau pergi Hadramaut, ulama-ulama sana dia memang ambil pandangan yang kerah. Tak ada dufuf, kemudian seruling pun ada, tapi tak dipakai secara menyeluruh. Ada satu masjid selalu ada program, Masjid As-Saqaf, selalu ditiup seruling, tapi seruling tu bukan seruling yang bertutup, seruling yang dia terbuka di kedua-dua arah. Dia bukan yang tepi saja lubang, tak, dia terbuka. Dia letak pula ada syarat seruling tu. Jadi tak boleh gitar-gitar, tak ada. Dia dengar je muzik sikit lah, dengar muzik, syarat muzik apa ni, ada orang jaga, negara yang jaga. Tapi fatwa ba'alat muzik ni memang diperselisihkan, banyak sangat pandangan mengikut negara. Macam kita ni kebanyakannya kita tengok mauqif ustaz-ustaz, dia banyak pakai pandangan-pandangan yang ringan lah. Maknanya pakailah alat muzik benda pun janji tujuan terbaik. Ulama-ulama yang melarang keras penggunaan alat-alat muzik walau tujuan itu baik, dia menggunakan kaedah Islam tidak menghalalkan cara kamu maksud kamu baik, tapi cara kamu tak menjadikan ianya halal disebabkan tujuan kamu halal. Tujuan nak kutip derma, buat konsert, panggil penyanyi-penyanyi, panggil artis-artis menyanyi apa semua, tapi ini nak kutip derma untuk tahfiz. Tujuan baik, dia tak menjadikan cara ataupun cara yang nak dibuat itu halal. Itu dia pakai kaedah tu. Maknanya kita kalau nak, walau tujuan kita baik, cara mesti baik juga. Tak boleh kita kata saya pakai cara apa sekalipun yang penting tujuan saya baik, tak boleh. Kita akan Robin Hood. Nanti Robin Hood dia merampok, dia merampok, mencuri, tapi dia tolong orang susah. Tak tahulah cerita kabar gitu tuan-tuan. Kita tak tahu ia kedok Robin Hood ni tak. Tapi orang kata orang macam Robin Hood lah, yang dikatakan dia merampok, tujuannya untuk membantu orang susah. Jadi betul tak cara dia tu? Tak betul. Tak betul. Walaupun niat dia baik, tapi dia tak boleh guna dengan cara yang haram. Okey. Jadi itu dipanggil muhtaram. Kemudian dia kata apa? Manakala hak khusus yang dihormati adalah seperti anjing pemburu atau anjing pengawal, jika ia tidak menepati ciri-ciri ini, ia tidak diterima sebagai hak yang dihormati. Tidak dijaga bermaksud tiada tanda-tanda yang menunjukkan harta tersebut dijaga. Ini boleh panggil luqtah, barang jumpa. Barang jumpa ni syarat dia mesti barang yang tak dijagalah. Tu baru panggil barang luqtah, lam yuhraz. Maksudnya barang yang laisa alaihi alamatul hifz wal ihraz, wa annahu wudi'a fi hadzal makan li hifdhihi aw makan ghairu muhraz, ay laysa muhatan wa lam yattakhidh li hifdhihi ashya' fi, yani ay laysa alaihi alamatul hifz wal ihraz. Jadi tidak dijaga maksud tiada tanda-tanda yang menunjukkan harta tersebut dijaga.
Jangan kita jumpa barang. Kat mana jumpa? Saya jumpa dengan almari. Jumpa apa dalam almari? Itu merompok. So, jumpa mana bang? Saya jumpa duit. Kat mana? Dalam beg duit kawan saya. Itu bukan luqtah. Dia nak luqtah kat mana barang dia jumpa. Tak boleh. Barang ni mesti dijumpa, ditemui di tempat yang tempat itu bukan menjadi tempat penjagaan bagi barang itu. Nah, walaupun di luar. Contohnya, jumpa motor kat mana? Kat parking. Memang motor tak situ pun. Tak? Jumpa motor dalam hutan. Luqtah lah. Tempat tak sesuai. Jumpa emas kat jalan. Emasnya orang pakai. Emas, duit. Jumpa duit. Maksudnya jumpa jumpa di tempat laisa fi hirdi mislih, dia panggil. Syarat dia jumpa di tempat yang memang tempat tu tak disimpan di situ. Berarti kata lam yuhras, yang tidak dijaga. Itu bukan tempat orang jaga barang tu. Mengikut barang lah. Mengikut barang. Sebab tu syarat mencuri, kita mengaji dah bab sariqah. Syarat mencuri mesti mencuri di tempat yang barang tu disimpan. Kalau orang curi emas kita, tapi emas kita jatuh dekat depan, curi, tak kena potong tangan. Tak kena. Dia masuk dalam rumah, ambil kat mana emas tu? Ambil memang kat tempat orang simpan emas. Barulah boleh sabit. Ambil emas, ambil duit, tapi di jalan, di tempat-tempat yang bukan tempat orang simpan. Tu ulama kata dia boleh menggugurkan. Dia berdosa lah ambil, tapi hukum hudud nak potong tangan tak kena. Mesti ambil di tempatnya. Sebab tu dia tak syarat. Okey? La ilaha illallah. Baik. Ataupun tempat tersebut tidak dikawal, itu tidak dilindungi dan tidak digunakan untuk menyimpan sesuatu. Okey, beres. Seterusnya, kesahihan menurut syarak. Kesahihan menurut syarak. Memungut barangan luqtah dibenarkan oleh syarak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika ditanya mengenainya. Baginda bersabda, "I'rif bika'aha wa 'ifasaha, thumma 'arrafha sanatan, fa in lam ta'rif fastanfiqha wal takun wadi'atan 'indaka, fa in ja'a qalibuha yawman minat dahri fa'addaha ilaih." Pastikanlah tadi penamanya dan bekasnya, kemudian umumkannya kepada orang ramai selama setahun. Jika kau tidak juga mengetahui pemiliknya, maka jadikanlah ia milikmu dan gunakanlah ia serta hendaklah nilainya menjadi suatu amanah yang disimpan olehmu. Jika orang yang menuntutnya datang pada suatu hari kelak, maka hendaklah engkau serahkan barang atau nilainya kepadanya. Hadis-hadis lain akan diutarakan sepanjang perbincangan. Okey, itu antara hadisnya. Hadis yang bab luqtah ni, hadis ni Rasulullah SAW ditanya mengenai luqtah ni. Lalu Rasulullah kata, "I'rif wika'aha wa 'ifasaha." Pastikanlah tali penambaknya dan bekas. Maksudnya kita kalau jumpa kena tengok, kena pasti betul-betul. Ambil gambar. Kalau kita zaman hari ni lah. Kalau zaman dulu tengok tali macam mana bekas. Orang zaman dulu kan macam uncang ni. Uncang. Jumpa tengok warna apa uncang tu, tali dia guna, benang dia guna, jahitan dia guna, supaya senang nak perkenalkan pada orang. Kalau ada orang mari buat dakwaan, kita boleh tanya macam mana, macam mana tempat dia, macam mana bekas dia. Sebab tu Nabi SAW kata, pastikan tali penambaknya dan juga tali ikat je lah, tali penambak tu, ikat uncang tu kan.
wa ifasahah, dan bekah dia warna apa, pastikan molek. Kemudian arifha sanah, perkenalkannya setahun. Siapa nak memiliki barang jumpa ni, dia kena perkenal setahun. Setahun kena buat kerja tuan-tuan. Tu hadis tu. Setahun, maknanya jumpa mana? Jumpa kat masjid. Setahun duk main gitu lah. Duk main pak parking. Siapa dia dan duit, jumpa saya. Setahun. Kalau rajin boleh ha. Jumpa RM50 RM50 je. Kalau jumpa mas toko tak apa. Mah jumpa satu sebotol ni mahal. Oh, itu tak payah tunggu setahun. Berapa jam je orang mari cari dah. Setahun. Kena duduk main kawasan tu. Mula-mula kena kerak sikit. Kena kerak setiap hari. Dalam duduk berapa bulan, mungkin seminggu sekali. Lepas seminggu sekali, dalam setahun tu okey, buat sebulan sekali. Betul, buat sebulan 2 kali. Sampai setahun. Lepas setahun, barulah apa? Fa illam ta'rif, jika kamu tak tahu juga siapa tuang dia, fastamfiqha, maka kamu gunakanlah dia. Boleh gunakanlah dia, dan jadilah dia tu seolah macam wadiah. Kamu guna, boleh pakai dah. Mah tu boleh jual dah. Boleh jual, boleh pakai lepas tahun. Dan tapi jadikanlah dia, hendaklah dia itu jadi wadiah, seolah macam kita guna sambil pakai. Kenapa? Faiza ja talibuha, bila datang orang menuntutnya nanti, hatta lepas tahun, lepas 3 tahun, pakai dah mahal. Beranda-ganda ni ingat kaya dah, rezeki daripada langit. Tak? Lepas 3 tahun, ada tuang dia mari cari. Siapa dia jumpa mah saya 3 tahun lepas, sebelum PKP. Saya hilang kat sini. Sebutkan sifat sungguh. Kalau dah gitu kak, fa'addaha ilaih, kena pulang balik ke dia. Jenuh. Kena tu balik lah. Dia macam, kita boleh guna lepas tahun, tapi bisyaratil dhaman, dengan syarat dhaman, maknanya syarat bersedia untuk ganti. Kita boleh ada benda yang, ini cerita bab barang yang boleh kekal setahun lah. Dia nanti masuk dalam bab ada barang yang tak boleh kekal, waktu tak boleh tunggu setahun. Jumpa karipak ke, orang tengok letak karipak gantung kat pagar, tak boleh tunggu setahun. Makan lalu karipak dah. Esok orang mari cari, nampak tak karipak saya gantung sini? Kena ganti balik. Kena ganti balik. Setahun ni benda memang boleh kekal setahun lah. Ada benda punah, cepat punah, dia boleh berhabis lalu, tak ada masalah. Fatih kata fa'addaha ilaih, hendaklah dia memulangkan akannya kepadanya, kepada orang yang minta. Lepas, tapi kalau tak ada orang minta, hak kita beres. Tapi kita kena buat kerja setahun tu kena duk main kawasan ni, duk macamnya tahulah waktu mana hilang kita jumpa tu tak. Kalau hari Jumaat, hari Jumaat confirm dah kena duduk tengah-tengah tu buat naik spanduk sikit, siapa dia hilang, mari jumpa saya, kena buat kerja sikit lah. Lepas tu lepas tahun insyaAllah boleh dimiliki lah. Tapi bisyaratul dhaman, sentiasa bersedia untuk ganti. Kalau tuan dia mari, kalau tak tuan dia tak mari, alhamdulillah, susah, alhamdulillah, syukur lalu. Bukan astagfirullah, alhamdulillah tak mari, hari-hari semayang hajat. Baik. Hadis hikmah, hadis lagi hikmah pula. Barang hilang dan isytihar di dalam masjid, apa status hukum larangan membuat isytiharan barang hilang dan larangan berniaga dalam masjid? Status apa? Status hukum larangan membuat isytiharan barang hilang. Okey, dia ada kalau kita buka apa, Allahumma salli ala Muhammad, kita jawab melalui nas. Dia kata makruh, mengumumkan dalam masjid makruh. Dalam kitab ni nanti kita akan jumpa makruh kalau barang kita hilang. Cari tak apa, ada hilang barang dalam masjid, cari tak apa, tak boleh minta Tok Bilal hilang.
Tok Bila tu dah hilang sikit, sejadah saya hilang. Tok Bila pun hilang. Tuan-tuan, siapa ada jumpa sejadah ni, haji ni, puan ni, disayang ingat sejadah dia. Warna sekian. Orang gini kalau dia mari Iklan tu digunakan masjid sebagai platform untuk iklan. Kita kalau dengar gini, Rasulullah kata, man sami'a rajulan yanshudu dhal, siapa yang mendengar ada seseorang yang mengiklankan barang hilang dalam masjid, falyaqul, hendaklah dia baca doa, la raddahallahu alaih, mudah-mudahan barang kamu tak ditemui sampai bila-bila. Doa gitu. Fa innal masajida la tubna li hadha, kerana masjid tak dibina untuk nak buat jadi tempat iklan barang. Iklan barang hilang. La raddahallah. So kalau orang berjual beli, la rabiha li tijaratik, mudah-mudahan perniagaan kamu tidak menguntungkan. Doa bukan setakat doa teruk-teruk lah tu. Bankrupt esok bisnes ni, gitu lah. Nega apa, buat perniagaan dalam masjid. Ini tak boleh. Tak boleh. Betul, dalam penceramah pun kena hati-hati penceramah. Kadang tanpa sedar penceramah pun nega dalam masjid. Nega. Sampai jemaah ni dah boleh tangkap dah. Mula-mula mukaddimah dia cerita dah bab kelebihan madu. Jemaah kata kejap lagi jangan jual madu kejap lagi. Mukaddimah cerita dah bab ini. Kadang-kadang ini penceramah yang tidak amanah dengan ilmu. Dia tak boleh jadi, dia nak menega boleh, dia maklumkanlah, bukan dia menega promosi. Dia beritahu di apa saya bawa barang kat belakang lepas gitu sudah maklumat. Atau kalau dia tak beritahu pun tak apa, dia tahulah, dia kalau dia datang dia buka kedai gerai ke kat belakang. Sebab tak boleh jadikan kita punya mimbar ilmu tu sebagai platform. Orang-orang ahli yang bawa, ustaz-ustaz yang kadang-kadang yang bawa orang pergi umrah, lama kelamaan itu pun jadi satu bisnes. Dia ajak orang pergi umrah, dalam masa yang sama dia setiap daripada kepala dia ada keuntungan. Itu yang bahaya, itulah ujian lah. Ujian untuk pengamal-pengamal agama ni. Ujian. Memang sungguh orang boleh jadikan agama tu sebagai tunggangan. Macam mana nak tarik dunia dengan menggunakan agama. Jangan sampai begitu. Gunalah agama ni betul-betul. Buat agama ni dengan tujuan ikhlas, tujuan nak kembangkan agama, nak tinggikan syiar Islam, nak menegakkan kalimah Allah, nak berlawan dengan kejahilan. Jangan jadikan dia tu sebagai maksud lah. Sekarang ni pergi umrah, ajak orang untuk beribadah di Mekah, tapi kita khawatir orang pergi tu ikhlas. Tapi orang yang mengajak rupanya tak ikhlas. Orang yang mengajak pula ada satu kepentingan, dia ajak orang bagus. Sebab bila dah mula jadi bisnes, jadi tempat rezeki lah, jadi tempat mengawal keuntungan. Syarikat-syarikat umrah ni ditawar kepada kita, maknanya ustaz bawa 40, satu kepala 500, ada satu kepala 1000. Ustaz-ustaz mengajak orang, marilah menziarahi Nabi, tapi kita dah ingat kepala tu satu kepala 500. Kita marilah bersama ziarah Rasulullah. Sebenarnya kita tak telus dalam nak ajak orang ziarah Rasulullah. Itu yang kita takut tu. Mungkin ada orang ikhlas lah juga, tapi syarikat ni mari gitu kepada ustaz-ustaz ni. Mari gitu, mari cara gitu. Dia mari bentangkan dunia dulu.
Saya ajak Ustaz bawa 40 Ustaz, satu orang apa 1000, 40,000, satu orang 500. Oh, jadi tu ada orang ustaz sanggup dibawa 2 jemaah 80 orang dibawa, tak apa dibawa seorang. Itu ujian lah. Sekarang ni ujian dia tak mari kepada orang jahil, kadang dia mari kepada orang agamawan. Ujian lah. Sekarang ni orang terima agama, lalu nak tengok pula siapakah pembawa agama yang betul-betul ikhlas, yang akan dibangkitkan sebagai orang yang bawa agama. Dalam kubur esok Allah terima dia sebagai, kamu ni betul-betul orang alim yang bawa agama ke kamu sebenarnya nak dunia di sebalik agama yang kamu bawa. Kita orang agama ni kita takut gitu, kita takut dalam kubur akhirat kita tak diterima. Dia kata kamu dapat dah niat kamu nak kepada kemasyhuran, nak kepada dunia tu, kamu dapat dunia cukup lah. Lepas tu tidak ada habuan untuk dia yang mengajar ni, untuk dia yang di akhirat. Jadi orang agama ni kita takut gitu sebenarnya. Lepas tu ujian untuk kita lah. Ujian untuk orang agama. Orang awam ada ujian dia, tapi orang agama ni ujian dia gitu. Sebab tu ulama-ulama besar kita nampak dia sangat berhati-hati lah dalam bab duit ke, dalam bab dia sangat menjaga. Pasal itu boleh jadi fitnah besar lah dalam hidup dia. Ulama-ulama tak bagi. Kalau tuan-tuan tengok habaib, para ulama mari pada hadrah maut, mana ada serah-serah duit depan orang gitu, salah-salah pokok pun dia cukup jaga. Dia tak bagilah gitu. Nak bagi kena ada cara lain lah. Dia tak nak highlightkan dalam misi dakwah dia ni ada campur aduk dengan tujuan. Dia takut merosakkan niat dia. Mana dia tak boleh. Kalau kita bawa Habib Umar apa semua, orang tanya nak bagi mana Habib Umar, tak boleh bagi gitu depan. Habib marah. Dia marah, dia kata kena tak usah sibuk, jangan sibukkan dia dengan benda tu. Dia tahu dia nak ceramah je. Dia tahu dia nak ceramah, nak cakap. Itu bincanglah dengan orang-orang sekeliling yang bawa dia, jangan sibukkan dia. Orang tu nak betul ke tak betul ke, sebab dia nak mari masjid, dia nak fokus lah. Dia nak fokus, nak mengajar, nak sampaikan dakwah. Jadi dakwah Rasulullah asalnya mana ada gitu. Tapi mutakhir ni lama kelamaan asalnya nak memuliakan guru. Tapi maksudnya sekarang ni bukan ujian pada orang, ujian pada guru lah. Guru yang terima. Sebab zaman Rasulullah, dakwah Nabi macam mana semuanya bukan ada yang tak terima pula. Sekarang ni bukan zaman tak terima, zaman terima, penerimaan. Bahkan ujian datang di sebalik tu. Macam orang nak hantar anak sekolah tahfiz. Zaman dulu orang ujian dia, orang susah nak hantar anak orang belajar agama. Zaman dulu 80-an. Zaman sekarang ni tuan-tuan, dia tak ada ujian orang tak nak hantar. Semua orang hantar. Tapi ujiannya apa sekarang ni? Ujiannya kamu hantar ni ikhlas ke nak hantar. Sebab ada hantar kerana dia melihat ada ruang-ruang yang lebih luas anak-anak agama ni untuk dapat dunia. Zaman dulu 80-an, hantar anak pondok ni ibarat tanam anak dalam kubur. Dia selalu soalan zaman dulu, nak makan apa? Zaman dulu nak makan apa? Tak lewat sangat 89, tahun 89 ayah saya hantar abang ni antara yang awal juga lah hafiz. 89 dah. Satu kampung maknanya nak makan apa esok zaman tu. Mana orang masa tu tak boleh hantar pondok atau madrasah, nak makan apa? Tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang yang mak ayah parent kepada pelajar tahfiz ni semua orang masya-Allah doktor, semua. Mana ada orang biasa zaman sekarang. Tapi zaman dulu
Masa tu ujian ibu bapa nak hantar anak. Orang hantar pondok atau apa-apa kerak je tuan-tuan. Tengok zaman sekarang ni tahfiz banyak mana. Tak cukup nak menampung keinginan ibu bapa nak hantar. Zaman tu tanya. Tanya. Tu tahun 89. Bukannya lama sangat. Hantar. Bunyi lah ke satu kampung ni. Ayah pun sebab ada orang tabligh datang. Anak lelaki ramai. Anak lelaki ada 10. Jadi orang tabligh tu cakap sikit orang tabligh. Ji, anak lelaki ramai atau seorang tahfiz. Dia pun anak lelaki ramai. Bukan zaman saya bawah dah. Ni abang ramai abang. So aturlah 3 orang untuk pergi ngaji ni dulu lah, belajar ngaji betul-betul. 2 orang ni banyak moteng, tinggal seorang je yang molek. Jadi seorang jadi hafiz. Tapi masa tu guru di sana ajar sikit. Dia kata guru Quran dia buang bujuk tu, dia ajar ke ayah ni. Dia kata kalau orang cakap nak makan apa, kata makan nasi lah. Sini makan nasi ke kata. Tak apa, mana kau bujuk makan nasi kot lah. Tak ada lah orang ngaji hafiz. Tapi dia ni orang nampak ngaji hafiz tak macam dulu dah. Penerimaan. Sekarang ni hafiz lah ke. Penerimaan. Hafiz boleh cari makan lah. Tak ada dah soalan nak makan apa. Sekarang ni saya tengok untuk ngaji kitab pula. Orang tak boleh nak yakin ngaji pondok, ngaji kitab. Itu hafiz. Lepas hafiz ni ngaji alim pula. Ngaji alim ni orang tak nampak ni. Dulu hafiz tak ada masa depan juga. Sekarang ni ngaji alim. Alim ni kurang orang atau anak dia untuk jadi alim. Macam tempat kita menulis hafiz. Lepas hafiz dia kena ngaji kitab pula. Ni nak ngaji gini pula. Ngaji kitab, ngaji turas, kulit ke kulit. Sebab orang alim dia sekarang ni kurang lagi pandangan di Malaysia ni. Sekarang ni tahfiz. Tahfiz. Jadi trend sekarang ni orang ngaji hafiz saja. Lepas ngaji hafiz, dia tak mahu bawa anak dia jadi ulama. Sama macam hafiz peringkat awal gitu lah. Dia tak mahu. Lepas tu jadi hafiz profesional. Ngaji hafiz tapi dia biar hafiz tapi dia jadi doktor. Bila bagus tu tuan-tuan, bukan tak bagus. Tapi sebenarnya sekolah untuk keluarkan ulama sangat kecil ruang dia berbanding dengan sekolah nak keluarkan orang profesional. Sekolah nak keluarkan doktor, ya Allah, dah berlambat. Tapi sekolah yang nak keluarkan betul-betul ulama sebenarnya sikit. Dan sekolah yang nak keluar ulama ni pun diganggu lagi supaya jangan terus jadi ulama, jadi doktor. Dah kat mana ulama? Sekolah nak keluar jadi doktor, berapa dah tak sembilang lah. Nak jadi doktor, jadi engineer, jadi arkitek. Tapi zaman ni ada pula diminta sekolah-sekolah yang memang nak keluar ulama ni, jangan terus jadi ulama. Jangan, cukup hafiz je. Nanti hafiz kamu jadi engineer. Padahal engineer, sekolah untuk lahirkan engineer banyak mana lah. Jadi sikit lah ulama. Orang pandai bercakap ramai. Zaman sekarang ni pandai bercakap ramai. Ni zaman bahaya ni. Orang pandai bercakap terus. Dia pandai bercakap, pandai buat orang kelakar, pandai jadi ulama. Bahaya. Jadi dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Sebab mengaji mesti kena lama. Mengaji mesti kena lama. Sebab tu saya bukan menghalang orang hafiz ni jadi engineer. Betul. Sebenarnya jalur hafiz ni nak jadi macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kenapa tak memilih macam Ibn Sina jadi doktor? Sebab dia mesti ada satu orang yang dia mendalami ilmu habis-habisan. Dibiarkan Ibn Sina dengan bidang kedoktorannya. Tapi Imam Syafi'i kena jadi Imam Syafi'i. Macam mana? Kerja dia berkhidmat dengan ilmu.
Mesti kena ada orang pakar fiqh, pakar usul, pakar tauhid. Nak jadi pakar, doktor, boleh tak seorang doktor, kata orang nak jadi doktor, boleh tak tengah-tengah jadi doktor dia lari 3 tahun pergi ngaji hafiz kejap, dia tak jadi doktor gitu kan. Dia kena mendalami bidang kedoktoran dia habis-habisan baru boleh jadi pakar perubatan. Nak jadi pakar agama, mana boleh lepas hafiz pergi lari sekejap ngaji ni, lepas tu masuk mana boleh ngaji betul-betul lah aliran agama. Kita nak lahirkan pakar agama, tiba-tiba kita melahbat, kita minta orang agama tu kena ngaji benda lain juga. Dan kita tak pernah petikai pun doktor dia tak ngaji benda lain pun, doktor tak ngaji pun qiraat. Tak apalah pasal dia nak jadi pakar doktor. Nampak double standardnya. Jadi tak ada ulama kita. Tapi bila buat gitu kepada orang agama, dia kata orang agama ni jumud. Agama sempit belajar agama je. Orang doktor pun tengah ngaji doktor, dia luar negara, mana ada masa nak belajar agama pun, belajar sikit-sikit je. Jadi orang-orang agama nak jadi pakar agama mungkin boleh belajar dunia, tapi tak payah belajar dalam dunia. Pasal dia kita nak lahirkan dia sebagai pakar agama. Itu baru panggil profesional. Hafiz yang profesional, bukan hafiz yang dia boleh belajar semua benda. Hafiz profesional, dia sangat profesional, pakar dalam Quran dia, semua ulum Quran dia mahir. Itu baru dia profesional dalam bidang dia. Bukannya apa, maksudnya dia boleh dia pakar semua. Ada ni bidang agama ni mana ada orang tuan-tuan, mana ada sikit sangat orang yang betul-betul fokus khusus kerja dia dalam agama, kaji Quran, kaji hadis, ngaji usul, ngaji mantiq, ngaji balaghah, yang 14 jenis ilmu. Ini nak menguasai ilmu ni, mana dah nak belajar ilmu lain. Sebab tu dinamakan fardu kifayah. Tak apalah bagi ada sebahagian kena ngaji betul-betul dalam bidang kedoktoran. Mesti ada orang Islam yang belajar dalam bidang engineer, mesti kena ada. Tapi perlu dah nak tarik juga orang agama ni dia kena ngaji juga engineer. Cukup lah orang ni bagi dia ngaji agama lah. Agama ni pun banyak lagi ni, luas. Perlu kepada golongan-golongan yang pakar, barulah dia boleh ajar dengan betul. Dah habis sesat kata naik orang-orang agamawan, orang-orang yang pandai bercakap, dia pun dia diangkat agama kita ni. Tak tahu latar belakang pengajian mana, tapi dia pandai bercakap juga, kelokong, pandai bercakap sikit apa. Cepat. Orang pun tiru, orang pun ikut sebab atas dasar dia ni ramai pengikut. Mana boleh, bahaya tuan-tuan. Di akhir zaman ni bahaya. Kerana kita kekurangan produk yang sebenar-benarnya ulama. Itu jawapan tadi. Jadi dia memang ada dalam hadis makruh kan, hukum dia adalah makruh. InsyaAllah sikit lagi kita baca apa benda ni. Hikmah tu kita tak baca sebab hikmah tu kalau nilai macam mana? Kita jumpa barang, kita iklan dalam masjid, kata siapa yang tu jumpa saya, tak apa, boleh. Dia ni siapa ada jumpa barang saya, siapa ada jumpa barang fulan, tak boleh. Okey, ni ada barang dengan saya, siapa yang dia ada kehilangan, dia datang jumpa saya. Mana barang tu ada dah, nak kata dia pegang satu barang, dia minta orang datang, itu tak apa. Baik. Ni kita baca dah hikmah. Kita nak ambil sikit je lagi kita ambil ni, hukum mengambil barang luqtah. Itu hikmah tu maksudnya apa, kelebihan lah hikmah. Tak payah lari lah. Kenapa luqtah ni ada pensyariatan luqtah ni? Sebab ni sebab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebab Allah Ta'ala akan bantu seorang hamba selagi mana hamba tu bantu orang lain. Kita ni memang kita lock tak apa, tak dosa pun. Tuan-tuan jumpa emas, tak nak ambil susah ni. Tak apa, dosa dah. Tak dosa. Tapi wallahu fi aunil 'abdi. Kita kalau tak ambil,
saya ni amanah, maknanya insya-Allah lah kita masing-masing tahulah diri sendiri lah, diri sendiri tahu dah, maknanya insya-Allah nampak emak tapi ni puluk dalam puluk bahaya juga ni, tak ambil pun tak apa, tapi mahal ni siang tuang dia. Nampak, itu kan membantu daripada dapat ke tangan dia, rasa amanah dengan dirinya, tapi kalau dapat ke tangan orang yang tak bertanggungjawab, hilang. Dia ambil itu sekurang-kurangnya masih ada peluang lah untuk orang untuk dapatkan balik. Sebab tu ada maksud membantu di situ, tu hikmah dia. Satu disyariatkan luqtah ni. Kemudian hadis yang man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan daripada seorang Islam daripada sesuatu kesusahan di dunia, nescaya Allah akan melepaskannya daripada kesusahan di akhirat. Orang susah kita tolong dia, insya-Allah Allah lepaskan kita daripada kesusahan yang lebih besar di akhirat. Baik. Okey, ambil hukum tak? Hukum kita ambil barang. Dosa ke haram, ambil apa hukum dia? Haram ke, harus ke, sunat ke, wajib ke? Ni hukum. Kita jumpa barang, apa hukum kita ambil? Okey. Hukum mengambil barang berkotor. Apabila seseorang Muslim menemui barang berkotor, iaitu benda cincin seperti yang disebut dalam takrif, perlukah dia mengambil atau membiarkannya? Yang mana pemungut digalakkan mengambilnya jika dia yakin mampu bersifat amanah dan bimbang benda tersebut tidak akan ditemui oleh pemiliknya. Ini dilakukan bagi menjaga hak saudara se-Islamnya. Okey, nampak? Pertama sekali dia kata pemungut digalakkan ambil jika dia yakin dia mampu bersifat amanah dan bimbang barang tersebut tidak akan ditemui pemiliknya. Nampak? Maksudnya kalau dia tak ambil, ni kawasan ni orang ramai lalu takut dapat orang lain tak ada ke tuan, tapi dia ni amanah, insya-Allah. Saya ni kalau tuan ni mari, insya-Allah saya akan serah. Orang ketika ni digalakkan. Mana digalakkan di sini boleh dengan makna sunat. Digalakkan di sini boleh dengan makna sunatlah, digalakkan. Nampak? Ni bila dia merasa amanah dengan dirinya, nampak? Jadi pada ketika tu hukumnya ulama kata sunat, digalakkan, sunatlah, ambil lah. Masuk dalam bab kamu dapat pahala, kamu tolong jaga barang orang. Ambil tu kita tolong jaga barang orang. Sepatutnya bukan tanggungjawab kita jaga pun. Itu digalakkan. Jika dia bimbang benda tersebut akan hilang, dia diberikan pilihan sama ada untuk mengambil atau membiarkannya. Okey. Jika dia bimbang, jika dia tidak bimbang tu lah. Jika dia tidak bimbang benda tersebut akan hilang, maknanya ni kawasan ni molek, ni kawasan ni orang tak lalu, tak ada orang ramai, maknanya tak bimbang, insya-Allah tak ada orang ambil lah. Kalau saya tak ambil pun tak ada orang lain ambil, insya-Allah, dan mungkin tuang dia akan datang ni. Sebab tak nampak lah, tak bimbang lah, hilang. Dan dia diberi, dikata apa, dia dan hilang, dia diberi pilihan. Mana ketika tu harus nak duduk pada kedudukan harus. Apa? Maksudnya dia tak bimbang bahawa barang tu hilang, tak bimbang. Ni insya-Allah tuang dia boleh mari ambil ni. Orang lain tak lalu sini. Tak ada. Kalau rasa begitu harus. Nak ambil pun tak apa, tak mau ambil pun tak apa, harus. Buat tak dapat benda, tinggal pun tak dapat apa. Kalau dia rasa benda tu tidak akan diambil oleh orang lain, tuang dia memudahkan tuang dia pula untuk datang. Okey, tu dia tinggal, tak apa. Lagi? Jika dia yakin benda tersebut akan hilang kerana berdasarkan pengetahuannya tiada orang lain yang boleh dipercayai di kawasan itu, dia wajib mengambilnya kerana menjaga harta orang Islam adalah wajib. Ini ada hal situasi wajib. Maknanya bila jumpa barang wajib ambil. Bila situasi wajib? Dia kata jika dia yakin,
dan bimbang benda tersebut tidak akan ditemui. Hak ni yakin. Hak ni duduk pada kedudukan yakin. Hak nak jadi kewajib ni yakin. Macam mana dia yakin? Bila dia yakin benda tersebut akan hilang, ni confirm. Tadi yang kata jadi sunat tu, yang jadi sunat tu tuan-tuan, maksudnya dia mana tak tertentu kepada dia. Maksudnya masih ada orang lain yang amanah juga, tak tertentu atas dia. Maksudnya dia, saya kalau ambil ni, kalau yang wajib ni saya seorang je amanah kawasan ni. Tetapi kalau yang jadi sunat tadi, dia merasakan ada orang lain. Kalau orang jumpa ni kawasan ni, ada lagi orang lain yang amanah boleh ambil tanggungjawab untuk jaga. Sedangkan dia pun rasa yakin dengan dirinya sendiri, tapi dia tak tertentu. Dipanggil dalam kitab bahasa Arab dipanggil apa? Tak tertentu atas dia. Maksudnya ramai lagi orang lain yang amanah yang boleh jaga barang tersebut. Tak apa, sunat. Daripada rasa gitu, lebih baik dia ambil sunat. Tapi hak wajib ni gini tuan-tuan, dia yakin benda tersebut akan hilang. Ni orang ambil je gini, memang yakin, berdasarkan pengetahuannya. Pengetahuan dia di kawasan ni memang orang confirm akan ambil. Okey. Tiada orang lain yang dia boleh dipercayai di kawasan tersebut. Ini memang kawasan jumpa dekat Cokit ke mana ni. Memang kawasan yang dia rasa susah nak cari orang yang amanah. Tetapi waktu dia lalu yang jumpa tu dia yakin, maka dia wajib mengambilnya kerana menjaga harta orang Islam adalah wajib. Maknanya kalau tuan-tuan jumpa di tempat awam ni, macam kita kalau jumpa kat parking, kita pertama sekali syarat dia kita yakin dengan diri kita lah, kita ni orang amanah. Tapi kalau tempat parking gini agak-agak macam ni, tuan-tuan nak letak, tuan-tuan yakin ke tuan-tuan seorang je amanah di kawasan parking ni ke mana? Tak lah. Contoh kalau kat masjid, mana kalau kat parking masjid ni, kalau tuan-tuan tak ambil pun tak dosa. Tapi mungkin kita letakkan hukum sunat. Kalau kita yakin dengan diri kita, ambil lah. Tapi kalau kita tak ambil pun tak jatuh wajib. Pasal ini ramai orang mari semayang ni, insya-Allah semua orang. Dia kalau mari semayang ni, orang lain semayang. Kalau curi pun seorang je. Kalau mari nak curi, banyakkannya masya-Allah semua jadi orang lain. Boleh nanti kita takut sebenarnya, takut tak tunaikan hak setahun je lah, main simpan je gitu lah. Kita takut tak tunaikan amanah. Jadi tak apalah, mana ramai lagi orang lain jumpa, nanti mungkin dia bagi ke masjid ke, suruh tu patut dia jatuh hukum sunat kan. Sunat je ambil. Mana kalau kita tak ambil tak dosa, tak jatuh. Kalau wajib ni dosa, itu masalahnya. Tapi masa nak boleh jadi kewajib ni, tertentu dia saja yang dirasakan amanah dalam kawasan tersebut. Lepas tu jika dia sebenarnya jika dia tidak yakin akan bersikap amanah dan bimbang dia sendiri akan mengambil terus barang tersebut, maka makruh baginya mengambilnya. Maknanya jika dia tidak yakin akan bersikap amanah, dia tak yakin. Bila sebut kalimah tak yakin ni tuan-tuan, bila sebut kalimah tak yakin dia akan bersikap amanah, maknanya dia juga tidak yakin 100% dia akan khianat. Maknanya zon, sangkaan menyatakan aku ni boleh percaya aku ni, tapi kadang-kadang tak boleh percaya. Macam takut dapat benda kecil boleh lah. Main duit dolar, duit euro tebal-tebal gitu tak. Hutang banyak pula, kita pun pakat cari pandangan fatwa lah. Ada tak fatwa boleh ambil terus? Jadi kalau dia dah tak apa yakin dengan diri dia, tak apa yakin, tapi bukanlah tahap dia yakin 100% bahawa diri dia akan khianat, yang tu haram. Orang kata saya kalau ambil memang confirm saya akan solat, confirm akan solat, haram dia ambil. Tapi ni yang makruh ni bukanlah confirm, tapi risaulah. Macam separuh macam
risaulah, aku takut terambil nanti. Tak usah ambil. Kalau ambil juga begitu makruh, pasal mungkin dia kadang tengah susah, tengah banyak hutang, jumpa duit. Tak usah ambil. Sekejap lagi kita pakai dia. Makruh. Ketika tu hukum dia makruh. Ayo. Kemudian jika dia merasakan dirinya tidak akan bersikap amanah dan akan mengambilnya untuk memilikinya dan bukan untuk dikembalikan, maka haram baginya mengambilnya. Nampak? Jika dia merasakan dirinya tidak akan bersikap amanah, memang confirm tak amanah punya, tidak akan ni confirm tak amanah. Tak? Dia tahu, masing-masing tahu diri dia, tak? Orang ni dia akan tahu. Dia akan tahu siapa diri dia sebenarnya. Orang lain mungkin tak tahu, tapi dia akan mengetahui siapa dirinya. Dia ni orang jaga duit, insya-Allah dia akan jaga molek-molek. Ada orang dia tahu dah, saya bagi kepada awak lah jawatan bendahari, dia senyum dah, alhamdulillah, selamat dia tu. Sebab dia tahu dah dia memang duit sama. Suka dia dapat bendahari. Sukalah. Orang gini tuan-tuan, haram dia tahu. Orang bagi dia jawatan bendahari haram. Tahu saya ni mesti makan duit bendahari ni, nak bagi juga saya. Haram dia terima. Haram. Manusia ni jangan main tuan-tuan. Ada satu masjid bendahari, mana cerita benar, memang kutipan, tak ada rekod tak ada. Jadi kutipan waktu dia pegang dalam 12 tahun pegang, memang kutipan tu setiap seminggu tu akan masuk dalam akaun masjid dalam 800 gitu je, 800-900. Maknanya kalau 1000 lah, kata 1000, maknanya setiap bulan untuk kutipan Jumaat. Maknanya setiap minggu 1000. Jadi sebulan jadi 4000 lah kutipan Jumaat. Jadi lepas 12 tahun bila ditanya mengapa 1000 je? Sebab biasa pungutan masjid itu setiap Jumaat dalam 4000. Dia kata tak cukup, orang sekarang kurang dah mari sembahyang Jumaat. Maknanya orang banyak lah, masjid-masjid lain banyak. Jadi selepas daripada era dia ambil alih, memang kutipan Jumaat 4000 seminggu. 4000. Dan secara kasarnya lah, secara kasarnya tuan-tuan, memang ada orang duit Jumaat 4000, jadi 1000 masuk tabung masjid, 3000 dia punya duit masjid. Ni persoalan amanah. Benda ni berlaku harta zaman sekarang. Mana gitulah matematik kitanya. Maknanya ada kutipan tu ada, bukan tak ada. Zaman yang sama, mana 12 tahun. Waktu serahan kepada AJK baru, duit masjid hanya ada berapa ringgit je, serah AJK baru. Jadi waktu AJK baru pegang, maknanya dalam tempoh 2 tahun sampai boleh dapat ratus ribu. Jadi maksudnya, maknanya nak kata duit masjid pun boleh ambil, apatah lagi duit luqatah ni tuan-tuan. Duit luqatah ni tak ada masalah lah. Kalau duit masjid ni orang takut duit masjid. Jadi biasa dia amanah hilang, tanda akhir zaman. Amanah hilang, sifat amanah tu hilang. Jadi di sini tuan-tuan, dia nak kata jika merasakan dirinya tidak akan, ni orang kata dia yakin, ataupun dia panggil iza tayaqqana khiyanatah, jika dia yakin dia memang confirm akan khianat. Dia kalau ambil dia akan khianat, haram dia ambil. Rasulullah SAW pernah menyentuh perkara ini dengan bersabda, la ya'wi dhalata illa dhalun man lam yu'arrifha. Barang siapa yang hilang, barang yang hilang tidaklah dipungut melainkan oleh orang yang sesat. Nampak? Yang terpesong daripada jalan yang benar selama mana dia tidak mengumumkannya. Maknanya orang kalau jumpa barang orang
tak elang ke orang lain, dia dalam sesat. Kena ingat, bahaya dia tu, dia dalam kesesatan. Jumpa barang buat senyap, ada mana yang nak kata selamat, kata apa, yakin dengan diri, jangan dah ambil. Kamu kalau ambil juga dan kamu cuba nak sembunyikan, balun. Nabi kata la ya'wi dhalata, tak ada orang pergi kutip barang hilang melainkan orang yang sesat, kata Rasulullah. Ma lam yu'arrifha, selama mana dia tidak mengelankannya. Kalau dia elang, barulah dia betul lah, dia orang yang benar. Tak apa. Dia benda sikit ni pula, wallahu ta'ala kedua. Benda sikit ni pula ulama kata, kena tengok kalau ada nilai yang orang tidak akan cari. Itu sebagian ulama kata sama juga, cuma dia tak payah elang setahun, dia terus boleh pakai. Kalau nak pakai lah, kalau nak masuk tahun masjid, masuklah tahun masjid, tapi dia boleh pakai tanpa elan. Tetapi masih lagi dengan syarat dhaman, syarat bersedia untuk ganti. Ada benda-benda yang nilai dia terkecil, yang orang takkan mari cari dah. Cerita nilai, kalau ada benda barang yang orang tak cari dah, jumpa RM5 kat pasar malam dah. Kita tanya diri kita sendirilah, kita kalau ceceh RM5, pergi cari pula bandar. Ceceh kat Kemeluh RM5, pergi pula ke cari RM5 dah. Tapi kalau datang mah mungkin pergi cari. Gitu. Ada benda-benda hak yang basit lah, benda hak sikit. Hak tu ulama tu boleh ambil tu. Kalau gini, saya dah jumpa kunci kereta remote dan dia ada mungkin kunci rumah pun kita tak tahu lah. Tapi kalau macam orang jogging kan, atas jalan raya, maknanya kalau kita tak ambil, hancur benda tu kena pijak di kereta lain. Jadi bila kita ambil, kita umum dalam grup WhatsApp kejiranan ke grup WhatsApp masjid ke apa, dan kita tanya kedai kunci terdekat, apa semua tak ada orang dah. Okey. Tapi kita macam dah berapa lama dah, kita anggap kita takut kereta kena curi kan, takut kereta jiran kena curi, tapi bila kita pegang lama mesti dia dah tukar kunci baru. Sudah tak ada nilai kan. Tak buat apa. Itu tak ada benda lah. Tak ada apa lah. Sebab kita boleh kunci je. Kalau kita boleh kereta sendiri tak apa. Kunci kereta buat apa. Itu masuk dalam bab. Sebab itu ambil bukan untuk memiliki. Itu memang confirm ambil, memang nak jaga. Dia nanti Luqatah ni sebenarnya isu dia ada hukum ambil itu dan dia boleh memiliki. Macam dalam bab jumpa kunci kereta tadi, memang betul-betul ambil nak jaga lah. Itu tak ada masalah. Tak ada nilai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.